Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nusyairah binti Abdul Rahim, P142003, ingin membentangkan demonstrasi tugasan individu bagi pengajaran mikro dan makro. Saya ambil topik sejarah tingkatan 5, 11.1 Pemasyruan Kemerdekaan di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita menandatangani untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, sebelum kita mulakan topik pembelajaran pada hari ini, jomlah kita sama-sama menyanyi lagu kemerdekaan. Tanggal 31 bulan 8 57 Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka, biar pasti menjadi sejarah. Tanggal 31 bulan 8 57 hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. Kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut hari merdeka. Merdeka 1 bulan 8 57 hari bulan Ratu Merdeka. Okey, berdasarkan nyanyian lagu Merdeka tadi, jelaslah saya nak bagi tahu yang topik kita pada hari ini adalah berkaitan dengan Pemasyruan Kemerdekaan. Okey, pelajar-pelajar sayang tak negara kita? Sayang. Kalau sayang, kita kena pupukkan semangat patriotisme dalam diri kita, di mana kita perlu sayangkan negara kita. Okey, topik kita pada hari ini berkaitan dengan pengertian kemerdekaan secara umum dan pengertian kemerdekaan menurut tokoh-tokoh yang saya tampal kat depan ni. Okey. Untuk pengertian kemerdekaan secara umum, okey, merdeka ni negara kita bebas daripada cengkaman negara luar dan juga membolehkan kita bebas nak tentukan siapa pemerintahan dengan hala tuju negara kita pada masa akan datang. Okey, menurut Kamus Dewan, kemerdekaan ini adalah kebebasan dari penjajahan, kurungan atau naungan. Manakala negara merdeka pula ialah negara berdaulat yang mempunyai kuasa tertinggi. Okey, kat depan ni ada 9 tokoh yang menyatakan pengertian kemerdekaan dari sudut yang berbeza. Okey, yang pertama ialah Syed Jamil Al-Din Al-Afghani, di mana dia merupakan tokoh pan-Islamik di Mesir. Okey, beliau menyatakan kemerdekaan adalah perjuangan bagi menghadapi penjajah, hendaklah disertai dengan semangat kebangsaan, dipanggil jinsiyah, dan cinta akan tanah air yang merdeka, iaitu wataniyah. Beliau juga berpendapat rakyat ni perlu bebaskan diri dari pencerobohan pihak luar dan bersatu padu bagi mempertahankan maruah diri, bangsa, agama dan negara. Okey, yang kedua ni pun pan-Islamik daripada Mesir, iaitu Rashid Rida. Beliau menyatakan kemerdekaan ialah kedaulatan dan kekuatan sebuah negara untuk membebaskan diri dari penjajah British. Dia juga menyatakan kemerdekaan adalah kedaulatan sebuah negara adalah menghidupkan sistem khalifah dan menghapuskan ikatan perkauman. Yang ketiga adalah Mahatma Gandhi. Dia adalah tokoh daripada India, di mana beliau menyatakan kemerdekaan ni perlu merangkumi politik, ekonomi dan moral. Beliau juga menyatakan setiap negara ni berhak urus negara dia sendiri supaya negara ni sentiasa hidup dalam harmoni. Okey,
Mahatma Gandhi juga memperjuangkan kebebasan rakyat India dari belenggu kemiskinan dengan penindasan kasta. Okey, untuk yang keempat adalah Nelson Mandela, di mana dia ni perjuangkan masyarakat Afrika. Okey, beliau menyatakan pengertian kemerdekaan ni adalah kebebasan bukan hanya daripada pertempuran, tapi kita melawan satu kumpulan atau warna kulit, tapi dalam pertempuran tu kita tak menindas orang lain. Beliau juga menyatakan kebebasan boleh dicapai melalui politik bebas daripada perhambaan, kemiskinan dan penderitaan. Dia juga kata seluruh rakyat ni perlu bersatu padu untuk negara ni ada masa depan. Okey. Yang kelima adalah Presiden Indonesia, iaitu Soekarno. Soekarno ni dikata kemerdekaan ni adalah kita nak bebas selama-lamanya. So, kebebasan yang dimaksudkan oleh Soekarno ni merangkumi kebebasan untuk berfikir, bertindak daripada politik penindasan dan rejim autokratik. Di mana autokratik ni kita tahu, di mana seorang je yang boleh memerintah dan orang lain kena ikut je apa yang diperintah. Tapi kita ni lebih prefer untuk demokratik. Okey, yang ketiga, Soekarno ni kata rakyat yang dijajah ni akan menganggap hilangnya dominasi asing sebagai satu pembebasan. Dan Soekarno ni kata kemerdekaan juga akan membentuk masyarakat baru yang demokratik tanpa kelas dan kasta. Okey, yang seterusnya yang keenam ialah Tunku Abdul Rahman. Siapa tahu siapa Tunku Abdul Rahman ni? Perdana Menteri. Okey, Tunku Abdul Rahman adalah Perdana Menteri pertama kita. Okey, untuk Perdana Menteri kita ni, Tunku Abdul Rahman, dia kata kemerdekaan ni ibarat tempat perhentian dalam perjalanan yang jauh untuk mewujudkan sebuah negara yang berdaulat. Beliau juga kata rakyat perlu berkhidmat untuk negara yang baru, berusaha dengan tenaga dan fikiran bagi mencipta satu bangsa baru dengan cita-cita keadilan dan kebebasan. Okey, yang seterusnya adalah Tuan Fuad Sepsen, di mana beliau kata kemerdekaan ini adalah keselamatan negeri akan lebih terjamin dan menjadi lebih kuat. Dan dengan adanya kemerdekaan, kita dapat mengatasi ancaman konflik. Yang ke-8 pula adalah Tun Temenggung Jugah Anak Baris. Dia memperjuangkan kemerdekaan untuk anak Sabah, di mana dia merupakan Ketua Menteri Sabah yang pertama. Melalui kemerdekaan, keselamatan sosial Borneo Utara Sabah ni dan penduduk pribumi dia generasi dia akan lebih terjamin. So, usaha pembangunan yang pesat di Persekutuan Tanah Melayu mampu menaikkan semangat baru masyarakat beliau. Dan yang terakhir adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad, di mana beliau merupakan timbalan bekas Perdana Menteri kita, Malaysia. Beliau berkata, kemerdekaan ni bukan sekadar kita nak bebas daripada cengkaman kuasa dan hina penjajah, tetapi beliau juga kata merdeka ni juga bermaksud kita ni kena hayati sepenuhnya merdeka ni dan sayang negara kita sepenuh hati, dan kita mampu nak buat apa-apa untuk pastikan negara kita ni merdeka. Okey, saya dah settle mengajar pengertian kemerdekaan secara umum dan pengertian kemerdekaan menurut 9 tokoh ni. Okey, saya akan bagikan pelajar-pelajar saya kepada 4 kumpulan, di mana satu kumpulan 5 orang. Saya minta kamu semua buat peta writing dan saya akan bagi masa sekitar 15 minit. Nanti saya akan pilih satu orang untuk bentangkan peta writing anda. So, ni saya akan ambilkan kertas majung. Ni ada masa.
Okey, murid-murid. Okey, bagusnya. Dah siap dah peta IT semua. Ni kejap ya, saya ambil masa sekejap untuk tampal peta IT anda semua. Siapa yang wakil nak bentangkan seorang ni? Saya cikgu. Okey, kejap ya. Kita tampal satu-satu. Okey, diminta Syahir untuk bentangkan peta IT yang dia buat. Assalamualaikum semua. Ini peta IT yang kumpulan kami buat. Mengenai tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh. Yang pertama ada Rashid Rida, tokoh gerakan Pan-Islamism di Mesir. Yang kedua, Mahatma Gandhi, tokoh perjuangan kemerdekaan India. Yang ketiga, Tun Temenggung Anak Baring, pemimpin Parti Persatuan. Yang keempat, Tuan Fuad Stephen, Ketua Menteri Sabah yang pertama. Yang kelima, Tun Dr. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia. Rashid Rida, kedaulatan dan kekuatan sebuah negara adalah untuk membebaskan diri daripada penjajah barat. Kedua, kedaulatan sebuah negara adalah dengan menghidupkan sistem khalifah dan menghapuskan ikatan perkauman. Okey, bagi tepukan yang kurang untuk Muhammad Syahir. Okey, untuk aktiviti pengukuhan, kita nak mainkan satu game. Game ini dinamakan Wordball. Okey, game ni ada 10 soalan dan kita akan jawab sama-sama. Untuk soalan pertama. Kemerdekaan Malaysia pada 31 Ogos 1957 adalah merujuk kepada, apakah jawapan dia? B. Kebebasan dari kuasa Asing. asing. Okey, betul. Soalan yang kedua. Menurut Tun Temenggung juga, Anak Baring, kemerdekaan membantu mengatasi ancaman komunis. Betul. Yang ketiga, siapakah tokoh yang mengaitkan kemerdekaan dengan perjuangan menentang penjajah dengan semangat kebangsaan wataniyah? Okey, betul. Syed Jamal. Okey, nombor 4. Rashid Rida percaya bahawa kemerdekaan sesebuah negara adalah untuk membebaskan dari penjajahan barat. Okey, betul. Soalan yang kelima, menurut Mahatma Gandhi, kemerdekaan perlu memperjuangkan perbebasan rakyat India dari penindasan kasta. Okey, betul. Yang keenam, Nelson Mandela menekankan bahawa kebebasan bukan hanya untuk kumpulan berdasarkan warna kulit tetapi juga untuk membebaskan seluruh rakyat dari penindasan. Okey, soalan yang ketujuh. Apakah pandangan Soekarno mengenai kemerdekaan? Betul. Yang ke-8, Tengku Abdul Rahman menggambarkan kemerdekaan sebagai Okey, betul. Yang ke-9, Tun Fuad Stephen menyatakan bahawa melalui kemerdekaan keselamatan sosial di Borneo Utara akan menjadi lebih terjamin. Okey, betul. Soalan yang terakhir. Tun Dr. Mahathir percaya bahawa kemerdekaan juga bermaksud bebas dari penjajahan minda dan kuasa. Okey, kita bagi tepukan gemuruh sebab kamu semua betul. So, saya nak bagi cenderahati kepada untuk awak. Terima kasih. Untuk awak. Okey, untuk kesimpulannya, untuk penutup pada kelas kita pada hari ini. Okey, saya simpulkan apa yang saya mengajar hari ini adalah berkaitan dengan pengertian kemerdekaan secara umum dan pengertian kemerdekaan menurut tokoh. Okey, saya untuk uji kefahaman lebih lanjut, ada 2 soalan yang saya ingin tanyakan.
Yang pertama adalah apa yang kita belajar pada hari ini? Yang kita pelajari hari ini ialah pengertian kemerdekaan secara umum dan pengertian kemerdekaan menurut tokoh, cikgu. Okey, jelaskan satu pengertian kemerdekaan menurut tokoh. Mana je? Satu je. Tengku Abdul Rahman. Kemerdekaan ibarat tempat perhentian dalam perjalanan yang jauh bagi mewujudkan sebuah negara baharu yang berdaulat. Rakyat perlu berkhidmat untuk negara yang baharu, berusaha dengan tenaga dan fikiran bagi mencipta satu bangsa baharu dengan cita-cita, keadilan dan kebebasan. Jelaslah kamu semua sudah faham tentang topik ini. Okey, apa yang saya boleh katakan sebelum kita akhiri kelas pada hari ini. Okey, kita sebagai rakyat Malaysia ni kita kena adalah semangat patriotisme yang tinggi, di mana kita perlulah ada semangat cintakan negara kerana kemerdekaan bukan mudah untuk kita dapat atau kecapi. Selain itu juga kita kena pupuk sikap untuk beranikan diri dan keharapan supaya sikap berani itu boleh membawa kita menjadi seorang pemimpin pada suatu hari nanti. Okey, hari itu saya ingin tangguhkan kelas pada hari ini. Terima kasih kepada pelajar-pelajar saya kerana banyak bekerjasama. Okey, kita tangguhkan kelas hari ini dengan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Dah surat. Saya